أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Tafsir Al-Quran Ahmad Suhaji bin Muhammad, Surah Al-Baqarah ayat 228 sambungan hingga ke 230. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wa la yahillu lahunna an yaktum ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة Wallahu azizun hakim. Ayat 228. Perempuan-perempuan yang diceraikan suami ditalak hendaklah menunggu beredah 3 kali datang bulan berserta sucinya. Dan tiada boleh mereka sembunyikan apa-apa yang dijadikan Allah di dalam rahim mereka, sama ada berisi anak atau haid. Jika mereka beriman dengan Allah dan hari kemudian, suami mereka berhak lebih utama kembali kepada mereka untuk rujuk di dalam masa iddah itu. Sekiranya mereka menghendaki keselamatan yang baik, isteri mempunyai kewajipan terhadap suami yang sama seperti kewajipan suami terhadap isteri secara patut tentang perkara-perkara yang termaklum di dalam syarak. Orang lelaki hanya mempunyai kelebihan 1 darjat dari perempuan. Allah itu maha gagah lagi bijaksana. Pada ayat yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan suami ditalak hendaklah menunggu beredah 3 kali datang bulan berserta suci. Huraiannya, ayat ini menjelaskan bahawa isteri yang telah bercerai dari suaminya tidak dibenarkan berkahwin dengan lelaki lain, melainkan setelah menunggu selama beberapa masa yang ditentukan oleh syarak yang dinamakan iddah. Apabila iddahnya telah habis, barulah ia dibenarkan kahwin. Iddah ini bagi seorang isteri yang bercerai gunanya untuk menjadi berbagai-bagai kemaslahatan, di antaranya ialah untuk membatasi jangan sampai berlaku penanaman benih dari berbilang orang lelaki di dalam sebuah ladang, yakni rahim. Jika sekiranya berlaku yang demikian itu sehingga menghasilkan anak keturunan, maka sulitlah untuk menentukan dari benih siapakah anak itu berasal. Untuk mencegah supaya perkara ini jangan berlaku dan oleh adanya beberapa hikmat lainnya, maka itulah sebab perempuan yang bercerai mesti beredah. Edahnya 3 kali datang haid bersama sucinya. Dengan adanya haid ini adalah menunjukkan bahawa rahim yang kandungannya kosong dari berisi benih, maka barulah ia dibenarkan kahwin, yang bererti bolehlah ia menerima benih yang baru. Tetapi bila tiada berlaku haid selepas bercerai, padahal ia biasa haid, ini menandakan perempuan itu hamil. Maka perempuan yang bercerai dalam keadaan hamil, iddahnya ialah menunggu hingga melahirkan kandungannya, yakni bersalin. Dan bila telah bersalin, barulah dibenarkan ia berkahwin, yang bererti setelah selesai menyempurnakan tugasnya yang lama. Bersedia pula untuk menghadapi tugas yang baru. Dengan hal yang demikian dapatlah diketahui dengan sah benih yang dikandung itu dari siapa asalnya. Jenis-jenis iddah. A. Perempuan yang bercerai hidup. Pertama, perempuan hamil, iddahnya akan habis hingga bersalin. Kedua, perempuan yang tidak hamil, iddahnya 3 kali bersih daripada datang bulan. Ini bagi perempuan yang biasa datang bulan haid, dan jenis ini yang dimasukkan oleh ayat ini. Ketiga, perempuan yang putus haid dan perempuan yang masih kecil dan belum pernah haid tetapi telah disetubuhi, iddah kedua-duanya selama 3 bulan, bulan Qamariyah. B. Perempuan yang bercerai mati. Pertama, perempuan hamil, iddahnya akan habis hingga bersalin. Kedua, perempuan yang tidak hamil, iddahnya 4 bulan 10 hari, bulan Qamariyah. C. Perempuan bercerai sebelum bersatu. Perempuan yang bercerai sebelum bersatu dengan suaminya, yakni belum disetubuhi, iddahnya tidak ada. Ia bolehlah kahwin dengan lelaki lain seketika itu juga, kerana kosong rahimnya. Pada ayat yang berbunyi, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, dan tiadalah boleh mereka menyembunyikan apa-apa yang dijadikan Allah di dalam rahim mereka, sama ada berisi anak atau haid.
Maksudnya, diharamkan perempuan yang bercerai menyembunyikan apa sebenarnya di dalam rahimnya untuk menjaga pertama, supaya tidak dapat membatalkan hak suami untuk rujuk semula kepadanya pada masa iddahnya. Kedua, supaya tidak dapat dinafikan bahawa kandungannya itu sebenarnya berasal dari bekas suaminya yang menceraikannya. Ketiga, supaya tidak dapat ia mendakwakan bahawa kandungannya berasal dari lelaki lain yang dicita-citakannya mahu mengawininya dengan harapan untuk memperoleh hak kekayaan atau warisan menerusi anak yang dikandunginya tadi. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika mereka beriman dengan Allah dan hari kemudian, ia adalah ancaman yang keras, iaitu sangat-sangat dilarang, yakni haram menyembunyikan atau tidak mahu mengaku tentang kandungannya itu, sama ada berisi anak atau sudah datang haid. Dan di sinilah letaknya tuntutan amanah bagi perempuan itu, jika betul-betul beriman dengan Allah dan hari kemudian. Wa bu'ulatuhunna ahaqqa biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Suami mereka berhak lebih utama kembali kepada mereka, yakni untuk rujuk di dalam masa iddah, sekiranya mereka menghendaki kemaslahatan yang baik. Maksudnya, kedua suami isteri yang telah bercerai itu jika masih dalam masa iddah, seeloknya suami rujuk semula. Tetapi jika iddahnya sudah habis, tidak boleh rujuk melainkan dengan membaharui akad nikahnya. Maka tentang kembali bersatu ini, bekas suamilah yang lebih diutamakan dari orang lain, kerana mengenangkan masalah rumah tangganya atau untuk menjaga kepentingan anak-anaknya supaya pendidikan mereka tidak tersia-sia. Tetapi jika maksud kembali itu untuk tujuan menganiaya perempuan, maka Islam dengan keras menegah yang demikian itu. Kemudian pada yang berbunyi, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Isteri mempunyai kewajipan terhadap suami yang sama seperti kewajipan suami terhadap isteri secara yang patut tentang perkara-perkara yang dimaklumkan di dalam syarak. Orang lelaki hanya mempunyai kelebihan satu darjat dari perempuan. Uraiannya, ayat ini nyatakan dengan jelas bahawa hak atau kewajipan isteri sama dengan hak atau kewajipan suami tentang wajibnya, bukan tentang banyaknya atau bilangannya. Berarti jika suami mempunyai hak layanan dari isteri yang mesti wajib ditunaikan, begitu pula isteri mempunyai hak layanan dari suami yang sama, wajibnya untuk ditunaikan. Kerana kerukunan rumah tangga tidak dapat menghasilkan bahagia jika salah seorang dari suami isteri masing-masing mencuaikan tanggungjawabnya. Orang lelaki yakni suami hanya mempunyai kelebihan satu darjat dari orang perempuan yakni isteri, iaitu di dalam mengetuai rumah tangganya. Ketua rumah tangga tetap di tangan suami kerana dialah yang dapat menjalankan apa-apa ketetapan disebabkan dia mempunyai wang dan tenaga atau kekuatan. Dalam hal yang demikian, maka wajiblah ia melindungi isterinya dan memberi nafkahnya. Isteri pula wajib taat mengikuti suaminya mengikut cara yang patut dalam pergaulan yang sopan, mengikut batas-batas yang ditentukan oleh syarak. Oleh sebab itu, jika suami hendak menyuruh isterinya membuat sesuatu kewajipan, hendaklah ia ingat bahawa dia atas tengkuatnya sendiri. Ada pula kewajipan yang setimpal dengan kewajipan isterinya itu. Umpamanya, jika suami menyuruh isterinya memakai perhiasan yang cantik, maka janganlah ia lupa bahawa dirinya mesti pula memakai pakaian yang elok. Begitulah pula isteri yang suka melihat suaminya tiap-tiap hari memakai pakaian yang bersih. Janganlah lupa waktu suaminya pulang dari kerja, hendaklah ia memakai pakaian yang elok pula. Jangan memakai pakaian dapur saja. Berkata Ibnu Abbas, sesungguhnya saya berhias untuk perempuan saya sebagaimana dia berhias untuk saya. Dan hendaklah disedari bahawa kaum wanita dikehendaki belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti kaum lelaki pula, supaya keduanya tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Kerana alangkah susahnya jika kaum lelaki bercakap-cakap tentang politik atau berundi tentang ekonomi atau berbincang untuk memikirkan soal pendidikan, pergaulan, masyarakat dan sebagainya, sedang wanita yang menjadi rakan hidupnya tidak mengerti apa-apa. Dengan hal yang demikian, kemajuan sesuatu masyarakat menjadi pincang dan akibatnya merugikan kepada negara yang ingin membangun. Kaum wanita wajib belajar mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak, sebagaimana kaum lelaki wajib belajar perusahaan untuk mencari nafkah. Untuk pembahagian pekerjaan antara suami dan isteri, iaitu urusan rumah tangga terpegang di tangan isteri dan usaha di luar rumah tangga terpikul di atas bahu suami. Wallahu azizun hakim. Allah itu gagah lagi bijaksana, yakni tidak ada sesiapa pun dapat menahan kehendaknya, dan Allah bijaksana di dalam semua ketetapannya dan hukum-hukumnya. At-talaqu marratan فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Ayat 229. Talak itu hanya 2 kali. Kemudiannya menahan secara patut atau melepaskannya secara baik. Dan tidak boleh kamu ambil sesuatu apa yang telah kamu berikan kepadanya daripada mas kahwin, kecuali jika kedua-duanya takut tidak dapat menuruti peraturan Allah. Jika kamu takut bahawa kedua-duanya tidak akan dapat mengikuti peraturan Allah, maka tiadalah berdosa keduanya dalam perkara perempuan menembus diri. Demikianlah peraturan Allah. Janganlah kamu lampaui. Barang siapa melampaui perintah Allah, maka mereka itu orang yang aniaya. Ayat yang berbunyi, At-talaqum marratan, fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu hanya 2 kali. Kemudiannya menahan secara patut dan melepaskan secara baik. Huraiannya, sebabnya ayat ini diturunkan mengikut yang diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, katanya dahulu jika orang sudah menceraikan isterinya, maka dirujuknya kembali sebelum habis iddahnya. Demikian itu dilakukannya berulang-ulang hingga 1000 kali. Maka orang yang menceraikan isterinya, kemudian bila hampir habis iddahnya, dirujuknya. Lalu mengatakan kepada isterinya, demi Allah tidak aku dudukkan engkau bersama aku dan aku tidak menceraikan engkau selama-lamanya. Maka Allah turunkan ayat ini. Maksudnya, wahai manusia, bahawasanya mencerai isteri yang telah disetubuhi itu hanya 2 kali saja. Kalau kamu bermaksud merujuk kembali kepadanya, maka apabila telah kamu ceraikan isterimu 2 kali, kemudian kamu rujuk semula, wajiblah pada ketika itu imsakum bima'ruf, menahan secara patut, atau tasrihum bi ihsan, melepaskan secara baik. Yakni jika seorang itu berkahwin lalu diceraikannya, isterinya kemudian dirujuk semula sebelum habis iddahnya, kemudian diceraikannya untuk kali yang kedua, kemudian dirujukkannya pula, maka pada masa itu wajib bagi suami menahannya secara patut, iaitu mempergauli dengan pergaulan yang baik dengan harapan dapat memberkati kehidupan rumah tangga mereka yang telah runtuh. Atau jika ada harapan diperbaiki, lepaskanlah secara baik dengan menceraikannya untuk kali yang ketiga atau talak yang ketiga, supaya jangan berlaku penganiayaan atau permainan di dalam pembinaan rumah tangga. Sesungguhnya sangatlah aib sebuah rumah tangga yang dibina di atas dasar permainan. Suami isteri yang kerap bercerai kerana pertengkaran yang kecil, tetapi kemudiannya rujuk dengan melakukan yang sedemikian itu berkali-kali, sesungguhnya telah mempermainkan pembinaan rumah tangga mereka. Kerana bercerai itu berarti meruntuhkannya dan rujuk berarti membinanya. Jika berulang kali berlaku keruntuhan rumah tangga, bukan hanya keduanya sahaja yang akan menderita, tetapi kesannya sangat buruk terhadap kehidupan anak-anak mereka, baik dalam belaan maupun di dalam didikan dan pelajaran. Bahkan juga mengganggu pertumbuhan jiwa kanak-kanak yang baik, yang selalu mengharap-harapkan kasih sayang dari kedua ibu bapanya. Itulah sebabnya Tuhan membataskan bercerai hanya setakat 2 kali sahaja. Bila bercerai kali yang ketiga, tidak boleh rujuk semula, kecuali dengan syarat yang ketat yang akan dijelaskan pada ayat yang lain kelak. Namun demikian, rujuk pun ada gunanya dan hikmatnya. Sebenarnya rujuk itu merupakan satu hikmat yang tidak nampak, hanya akan disedari orang bila ia telah hilang. Seandainya talak atau bercerai itu hanya sekali, yang kemudiannya tidak boleh rujuk lagi, padahal setelah bercerai datang keinsafan, kesedaran dan teringatkan segala kasih sayang telah berlalu, kemudian menyesalinya penceraian itu dan bermaksud hendak rujuk semula, maka tentulah amat payah hendak berbuat demikian jika tidak ada kebenaran untuk rujuk. Selain daripada itu, biasanya kesempurnaan sesuatu percubaan itu tidak cukup diadakan hanya sekali, maka tepatlah akan adanya hanya rujuk setelah cerai sebanyak 2 kali, supaya seseorang itu dapat mengalami atau menguji hatinya dalam masa rujuk itu, iaitu sekiranya sesuai diteruskan jodohnya, sekiranya tidak sesuai dihuraikan simpulan tadi perkahwinannya dengan baik, tidak menganiaya. Bahkan sebaiknya dengan memberi sagu hati, umpamanya kemudian pada ayat yang berbunyi wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Dan tidaklah boleh kamu ambil sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya dari mas kahwin, kecuali jika kedua-duanya takut tidak dapat menuruti peraturan Allah. Sebabnya ayat ini turun kerana ada seorang perempuan yang bernama Jamilah binti Abdullah bin
Abi Auf setelah riwayat mengatakan Habibah binti Sahal Al-Ansari, isteri kepada Sabit bin Qais, telah datang kepada Rasulullah SAW mengadukan halnya bahawa ia selalu kena pukul oleh suaminya dan tidak tahan hendak hidup bersama dengannya. Khawatir dan takut tidak dapat menurut peraturan bergaul antara suami isteri secara syara. Maka turunlah ayat ini. Apabila ayat ini telah turun, baginda pun menawarkan kepada Sabit sekiranya ia setuju menceraikan Jamilah dengan syarat Jamilah memulangkan kebun yang dahulunya ia terima daripadanya sebagai mas kahwin. Sabit bersetuju dengan tawaran baginda. Lalu diceraikan Jamilah dengan mengambil balik dari tangan Jamilah kebun yang dijadikan mas kahwin dahulu. Inilah peristiwa yang pertama kali berlaku dalam Islam berkenaan khulu' atau tebus talak. Lanjutan ayat tadi berbunyi, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Jika kamu takut bahawa keduanya tidak akan dapat mengikuti peraturan Allah, maka tiadalah berdosa keduanya dalam perkara perempuan menebus diri. Ayat ini ditujukan secara umum, baik kepada ketua-ketua atau hakim-hakim yang menyelesaikan pertikaian antara suami isteri yang dikemukakan kepada mereka, maupun kepada kedua suami isteri yang sedang bertikai itu. Iaitu jika keduanya menyangka atau takut tidak dapat meneruskan kehidupan rumah tangga keduanya secara aman mengikut peraturan syara. Suami dibenarkan mengambil menerima tebus talak dari isterinya sebagai ganti pembebasan isterinya dari tangannya. Tiadalah keduanya berdosa berbuat demikian. Tebus talak atau khulu' ini mengikut setengah ulama tidak boleh dilakukan melainkan pada ketika marah sesudah berlaku pertikaian antara suami isteri yang kemudian khawatir tidak dapat lagi memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi jumhur ulama yang terbanyak berpendapat boleh khulu' itu dilakukan bukan pada ketika perempuan engkar dan bukan pada ketika marah. Yang demikian itu adalah makruh sahaja, iaitu kerana telah memutuskan tali perjodohan dengan tidak bersebab. Para ulama telah bertelingkah tentang kadar atau banyaknya tebus talak suaminya dengan tidak ada sebab yang patut, bagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjahat talaqa min khairi ba'sin haramun 'alaiha raihatil jannah. Sesiapa pun perempuan yang menuntut cerai dari suaminya dengan tidak berasal yang patut akan diharamkan mencium bau syurga. Para ulama telah bertelingkah dengan kadar atau banyaknya tebusan talak itu. Setengahnya berkata tidak boleh suami mengambil lebih dari kadar yang telah diberikannya kepada isterinya. Bermakna di sini hendaklah bertimbang rasa, tidak patut mengambil lebih padahal suami telah pun menyedari madunya. Setengah yang lain berkata tidak ditentukan berapa kadarnya. Para fuqaha ulama fiqh pula berkata khulu' atau tebus talak itu ialah suatu perjanjian ganti, hendaklah tiada ditetapkan kadarnya yang tertentu. Sebagaimana pihak perempuan mahukan lebih mas kahwin dan belanjanya pada masa akad nikah, begitu pula pihak lelaki pun mahukan lebih tebus talaknya pada masa khulu', terutama bila suami itu telah tersinggung perasaannya kerana isteri terlampau menunjukkan kebenciannya terhadap dirinya. Walau bagaimanapun, untuk menentukan tebus talak itu hendaklah dipersetujui antara kedua pihak yang diselesaikan di hadapan hakim. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Demikianlah peraturan Allah, janganlah kamu lampau. Barang siapa melampaui peraturan Allah, maka mereka itu orang yang aniaya. Yakni dari ayat 221 hingga ayat 229 yang di dalamnya tersebut hukum-hukum nikah, talak, rujuk dan khulu' adalah peraturan-peraturan Allah. Maka janganlah sekali-kali disalahi, dibantah dan dilampaui batas-batasnya, kerana barang siapa yang berbuat demikian adalah ia orang aniaya, iaitu terhadap diri sendiri, aniaya terhadap isteri atau suami, aniaya terhadap keturunan, bahkan terhadap masyarakat seluruhnya. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar tadi mendapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita amal dan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.